Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman muhasabah diri diizinkan Ilahi untuk sekali lagi menemui anda yang kami hargai. Tidak lupa selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat serta para sahabat baginda yang dimuliakan. Muslimin dan muslimat yang dihormati, solat berisi doa dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Insan yang mengerjakan solat dengan khusyuk dan sempurna akan pasti terhindar daripada perbuatan yang salah. Seperti maksud surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman yang bermaksud, bacalah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepadamu dan tetaplah mengerjakan solat. Sesungguhnya solat itu menghalang kamu dari mengerjakan perbuatan keji dan kesalahan. Sesungguhnya mengingati Allah itu amat besar manfaatnya dan Allah itu mengetahui apa yang kamu lakukan. Menerusi segmen Basirah, kita ikuti sambungan kupasan tajuk kesempurnaan solat bersama yang berbahagia Ustaz Roslan Cik Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita berkesempatan untuk kita meneruskan bicara kita berhubung dengan kesempurnaan solat, kesempurnaan sembahyang yang mesti kita miliki sebagai seorang Islam untuk kita persembahkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu lalu kita telah pun menjelaskan tentang rukun qalbi dalam 13 rukun sembahyang, iaitulah niat dan kesempurnaannya. Pada hari ini mari kita melihat dua lagi kategori rukun sembahyang, iaitulah qauli dan juga fi'li. Rukun qauli iaitulah rukun yang kita laksanakan dalam sembahyang kita dalam bentuk perkataan, bacaan. Bacaan yang wajib dalam sembahyang antaranya ialah suratul Fatihah yang kita baca pada tiap-tiap rakaat sembahyang kita. Jadi kalaulah Allah yang mendengar, kepada Allah yang kita hadapkan sembahyang kita itu, kalau bacaan kita tidak menepati, apatah lagi hurufnya yang tidak tepat bunyinya, tajwidnya yang tidak sempurna, maka dalam bahasa Arab apabila berubah baris, berubah makna. Ini yang kita bimbang. Kita sangka kita sembahyang, kita baca Fatihah dengan penuh khusyuk, sedangkan kita tak ambil peduli tentang makhraj, sebutan hurufnya, kita tidak meneliti tentang tajwid hukumnya, panjang pendeknya. Dia tidak sampai kepada matlamat Fatihah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu, muslimin muslimat sekalian, kita perlu mempelajari soal bacaan ini secara bertalaqi dengan guru. Kita baca dan didengar oleh guru yang arif sehingga Fatihah kita itu sempurna. Yang kedua, tahiyat. Waktu kita baca tahiyat akhir, itu adalah juga merupakan rukun qauli yang wajib, yang perlu kita kenali di manakah tasydidnya. Kalau kita tengok dalam tahiyat, kita baca daripada at-tahiyyatul mubarakatus salawat sampai habis, dia banyak tasydid yang harus kita pelihara. Yang kita lihat kebanyakan di kalangan kita tak ambil berat, yang sekadar baca hafaz tetapi tidak meneliti dari segi tajwid. Apabila tidak betul sebutan itu, maka rukun qauli kita rosak. Bila rosak rukun qauli bacaan, rosaklah sembahyang kita. Dan yang ketiga, muslimin muslimat sekalian, rukun fi'li, yakni rukun sembahyang yang dalam 13 itu yang kita laksanakannya menggunakan anggota kita. Antaranya rokok. Rokok anaklah sempurna, rokok yang dikehendaki, yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimanakah rokok yang sebenarnya? Iaitulah kita membongkokkan badan kita sehingga dua tapak tangan kita memegang lutut kita. Bila dua tangan kita memegang lutut kita, sudah tentu belakang kita akan sama. Itulah dia bentuk rokok. Jangan kita pegang di atas paha, jangan kita tak sampai lutut, jadi tidak sampai tuntutan rokok itu. Lainlah, entahlah, kalau jangan-jangan berlakulah ada juga orang yang tangannya panjang, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia letak ini pun dia masih tegak lagi, dia kena bengkokkan sikit. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan kita cukup cantik, fi ahsani taqwim. Sesuai bila kita letak dua tapak tangan kita di lutut, kita akan dalam keadaan berbongkok, rokok ini kendaki. Kemudian kita sujud, kita bangun daripada rokok dalam keadaan i'tidal.
kita hendaklah berdiri betul sebagaimana kita berdiri betul waktu kita nak mendirikan sembahyang. Betul serta tamak ninah sebagaimana rukuk tadi juga berserta tamak ninah. Tamak ninah iaitulah berhenti sebentar. Berhenti sebentar kadar kita membaca subhanallah. Sudah cukup. Sebab itu ulama menggariskan kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih sebanyak 3 kali. Sunat. Tapi amalan sunat itu nak menjamin supaya rukuk kita itu ada tamak ninah. Sebab itu kita baca. Begitu demikian juga kita sami Allahu liman hamidah. Kita berhenti sekejap dalam keadaan tangan kita kembali ke paha, diletakkan kedua paha dan tidak digerakkan. Tuan-tuan, ini sering berlaku muslimin muslimat sekalian. Ramai di kalangan kita yang bila bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, lalu tangannya bergoyang macam orang kawat 31 Ogos. Tangan adalah anggota besar. Anggota besar bila bergerak 3 kali maka akan membatalkan sembahyang. Ini kita kena berhati-hati. Berdiri tegak betul dan tangan kita di paha, kadar tamak ninah sekurang-kurangnya subhanallah kadar masa itu. Kemudian kita sujud. Sujud juga adalah merupakan rukun fi'li. Dalam 13 rukun yang harus kita jaga. Sujud kita kena memastikan bahawasanya anggota sujud kita berfungsi, iaitu ada 7 anggota sujud. Iaitulah dahi kita mesti tidak dialaskan oleh sesuatu sampai ke tempat sembahyang kita, sejadah kita. Tangan, 2 tapak tangan kita diletakkan di atas tempat sembahyang kita. 2 lutut kita dan juga 2 hujung perut anak jari kaki kita hendaklah dipacakkan begitu. 7 anggota ini mesti berfungsi ketika kita sujud. Barulah dinamakan sujud dalam arti kata yang sebenar. Dan dahi kita, di sini kita harus ambil perhatian sikit. Ramai di kalangan kita yang tidak berapa perasan bahawasanya dahi ini perlu menjadi anggota sujud. Ada yang pakai songkok, kadang-kadang dia ke bawah begini muslim sunat sekalian. Bila dia sujud atas songkok, maka tidak sempurna sujudnya. Hendaklah dibuka dahi ini sehingga dia boleh sujud. Inilah di antara perkara-perkara yang harus kita teliti, antara rukun fi'li dalam sembahyang. Kemudian kita bangun, kita duduk di antara 2 sujud dalam keadaan bertamak ninah. Tidak boleh kita bangun terus tanpa ada had berhenti tempoh masa yang disebutkan. Sekurang-kurangnya kita berkata subhanallah, maka sembahyang kita tidak akan sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah pernah beritahu ada pencuri di dalam sembahyang. Orang yang sembahyang tidak ada tamak ninah adalah pencuri dalam sembahyang. Dia mencuri masa. Jadi marilah kita menjaga semua ibadah sembahyang kita rukun, sama ada qalbinya, sama ada qaulinya, sama ada fi'linya, untuk menjamin sembahyang kita sembahyang yang sempurna, sembahyang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.